Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So we'll start the second last topic, bioremediation. First of all, apa itu? What is bioremediation? From the terms, bio is for biology and remediation comes from the root word of remediate, that is to solve a problem. So both bioremediate is to use biological organisms to solve an environmental problem. So that is what is all about of bioremediation. Okay. So basically bioremediation ni merujuk kepada penggunaan microorganisms ataupun microbe. Okay. Refer to the use of microbes or microorganism untuk kita remove undesirable compounds, that is contaminants lah. Sama ada daripada soil, sludge, groundwater ataupun surface water. So that these sources akan dikembalikan ke keadaan clean and their natural state. Okay, so bioremediation is a grouping of technologies that use microbiota. Okay, microbiota ni biasa yang kita guna adalah heterotrophic bacteria and fungi. Heterotroph adalah microbes yang menggunakan organic carbon sebagai makanan dia. Okay, kalau autotroph dia gunakan alga, seperti alga dia gunakan sunlight untuk sumber makanan dia. But heterotroph adalah microbes yang menggunakan organic carbon as food. Okay, so mostly heterotrophic bacteria dan juga fungi untuk degrade ataupun tukarkan hazardous contaminants kepada harmless or non-hazardous materials seperti carbon dioxide, water, inorganic salts, biomass dan juga lain-lain byproduct. Okay, yang jauh lebih kurang dia punya pencemaran, less hazardous or less harmful daripada keadaan sebelumnya dan the parent materials. Okay. So dalam bioremediation ni ada dua fasa penting iaitu injection dan juga recovery, as you can see from the diagram. So bioremediation ni dalam proses pertama, fasa pertama dia adalah injection. So semasa fasa injection ini, kita akan inject masuk beneficial microorganisms yang penting ataupun yang berguna, yang bermanfaat ataupun substance, supporting substance yang dapat membantu pertumbuhan microbes yang berada di dalam tanah yang tercemar di bawah ini. So biasanya kita akan drill the microbes ataupun supporting substance menerusi a well ataupun probe ataupun kita panggil sebagai apa yang kita panggil telaga. Okay, kita akan inject dia masuk ke dalam injection well ni ataupun kita drill lubang supaya kita boleh masukkan microbes ataupun supporting substance, that is including the oxygen, nutrients, okay, ke dalam sehingga sampai ke dasar di mana kita perlu buat degradation ataupun remediation ini. So bila dah sampai pada microbes ini ataupun kita kenalkan microbe baru, dia akan mula makan. Okay, makan organic contaminants ni, dia akan gunakan oksigen, dia akan gunakan oksigen yang kita boleh masukkan juga through the drilling ataupun boreholes ni, dan dia akan mulakan aerobic digestion lah. Okay. Kemudian dia akan keluarkan byproducts dia iaitu seperti carbon dioxide dan juga water. So bioremediation ni dia perlukan had tertentu ataupun appropriate levels of water, oxygen, heat, haba dan juga nutrients lah supaya kita boleh kekalkan pertumbuhan mikrob yang sihat untuk terus make sure the degradation completed. Okay. So kita introduce into the contaminated site. The goal adalah untuk bawa lah the necessary organisms iaitu microorganisms ataupun substance, the supporting substance. Okay. So kita drilling well and then bila dah masuk ke dalam ni dia akan buatlah dia punya kerja. Microbes ni akan buat kerja dia.
Okay, dan kemudian kita pergi bila dah elok dah tanah kat sini, kita panggil sebagai recovery phase. So ini adalah second phase occurs after the injection phase tadi. So dalam recovery phase dia melibatkan dua benda, iaitu monitoring, pengawasan dan juga collecting samples daripada site yang kita dah buat di bioremediation. Sebab apa? Kita perlu nilai keberkesanan ataupun progress of the bioremediation. Okay. So during this phase, recovery phase ni, pelbagai jenis teknik akan digunakan. Contohnya kita buat sampling, sama ada sampling of soil ataupun groundwater, supaya kita boleh tentukan sejauh mana pollutants tu telah degraded ataupun telah ditukarkan kepada bentuk yang lebih baik. So samples yang telah di-collected kita akan hantar analisis di makmal supaya kita boleh at the end mengukur keupayaan ataupun kecekapan of the bioremediation process. Okay. So injection is the first step di mana kita masukkan beneficial organism ataupun supportive substances ke dalam contaminated site, biasanya di dalam tanah ataupun dalam groundwater. Dan coming to the second phase, this is the recovery phase, iaitu monitoring dan juga assessing the progress of the bioremediation dengan cara kita collect the sample dan analyze the samples. Ya. Doktor nak tanya, kan dia ada dua phase kan, injection dengan recovery. Lepas tu kan kita inject dalam contaminate punya macam water kan. Lepas tu kita nak tahu selagi mana kita dah ambil sampel tu, kalau tak okey kita kena inject lagi sampai lagi okey. Okay, sebab tu kita perlu buat monitoring. Dalam recovery phase tu kita buat monitoring, kemudian kita tengok belum efficient, so that means belum ada yang optimal lagi lah. So dekat situlah sampel tu yang menentukan dekat mana perlu tambahkan lagi. Either microorganisms tu tidak cukup ataupun dia punya keperluan makanan dia tu tak cukup. Either kita boleh tambahkan ataupun kita jadikan dia sebagai attenuation, iaitu proses seterusnya, iaitu proses natural attenuation yang nanti kita akan cerita. So basically kalau masih belum berlaku, belum complete lagi, so kita tambahlah, tak ada masalah. Sebab dwelling tu dia punya borehole tu tetap ada, kita boleh buka dia inlet dan keluar outlet the gas carbon dioxide. Okay, so teruskan. Alright. So mana-mana slide yang bertanda ni, saya starkan ni adalah slide-slide yang penting lah untuk kamu tahu, yang high chancesnya tinggi nak masuk dalam test 2 dan juga final exam. Okay. Mana yang masuk test 2, mana yang masuk final exam saya tak nak cakap, tapi ini adalah yang dah start. Okay. So bila kita dah buat bioremediation ni, kita kena tahu jugalah, dia bioremediation ni jangka masa dia berbeza-beza. Okay. So apa yang menyebabkan, faktor apa yang menyebabkan jumlah ataupun tempoh masa yang diperlukan untuk complete bioremediation. Okay. So ada beberapa variables ataupun boleh ubah. Pertamanya adalah size of the contaminated area, kawasan yang tercemar tu, size dia banyak mana, luas mana, okay, ataupun dalam mana. Keduanya jenis dan juga kepekatan bahan pencemar. Yang ketiganya keadaan persekitaran dia, termasuklah suhu, pH level, dia punya kelembapan dan juga ketersediaan oksigen di dalam tanah ataupun dalam groundwater yang kita nak remediate itu. Yang keempatnya adalah site characteristic tu lah, ciri-ciri site tu sendiri, iaitu physical properties lah, seperti jenis tanah dia. Ini kita dah belajar dalam awal-awal dulu. Okay, tahap ketelapan dia atau permeability dan juga porosity, okay, keporosan tanah, supaya kita tahu sejauh mana benda yang kita masukkan tu melalui tak keseluruhan kawasan yang tercemar. Okay. Seterusnya, variable seterusnya adalah jenis bioremediation. Kita nak tentukan, okay, in situ atau ex situ lebih cepat dia punya bioremediation boleh berlaku. Okay, method. Alright. Seterusnya adalah microbial population and activity. Okay, banyak mana, okay, the abundance, bagaimana activity of the selected microorganism. So ini menentukan tempoh masa
berlakunya bioremediation yang complete. Dan akhirnya adalah nutrient availability, ketersediaan nutrient. Sebab microorganism ni dia perlukan essential nutrients, especially carbon, nitrogen, phosphorus untuk dia terus bertumbuh, untuk dia growing, untuk dia beranak pinak waktu dia buat remediation dan maintain dia punya metabolik sampailah habis tugas dia dekat situ. Okay. So all these are variables, bermakna sikit atau banyak bergantung kepada apa yang kita masukkan. Setiap variables ni dia ada sedikit ataupun banyak. That is pemboleh ubah. Maksud pemboleh ubah, dia boleh bergantung kepada keadaan. So keadaan ni yang menentukan jumlah ataupun tempoh masa. Alright. So ini secara summary-nya apa yang berlaku dalam bioremediation generally lah. So kita contoh kata kita masukkan microorganisms, dia digest oil, kalaulah kawasan tu tercemar dengan oil, so digunakan dia akan gunakan organic contaminant ni sebagai makanan dia dan juga tenaga, punca tenaga dia untuk maintain dia punya metabolic process dan juga keep growing. Okay? Dan akhirnya dia akan give off ataupun release the carbon dioxide and H2O dalam proses terakhir dia untuk yang menentukan bahawa bioremediation telah pun berlaku. Remediation telah pun hampir lengkap. Okay? So bioremediation technologies ni kita bantu microorganisms punya pertumbuhan dan kita tingkatkan dia punya population ataupun kuantiti dia dengan cara kita hasilkan keadaan persekitaran yang optimum, iaitu macam kita cakap tadi, suhu, moisture content, pH, nutrients dan juga lain-lain. Okay? So principles of bioremediation is coming from the fact ataupun the first idea that organisms tadi mampu untuk ambil things from the environment dan gunakan dia untuk growth dia dan juga metabolism dia. So ciri unik yang berada pada microorganisms ni lah kita masukkan dalam prinsip asas bioremediation, iaitu kita gunakan microorganisms untuk makan contaminated substance ni daripada environment ataupun convert dia kepada keadaan yang less toxic ataupun non-toxic. Okay? So bacteria, algae, fungi ni semua dia mampu untuk solubilize, untuk cairkan ataupun dilute, untuk angkut dan juga mendapkan metal ataupun detoxify, dikurangkan ketoksikan dye dan complex chemicals di dalam tanah dan juga groundwater surface dan juga surface water, dan transform dia produk-produk yang kita kelaskan sebagai pencemar gunakan dalam pemakanan dia dan juga sumber tenaga dia dan dalam dia part of the metabolism. So sebenarnya dalam bioremediation ni microbe dia akan release enzim tertentu yang akan break down the contaminant di dalam kawasan tercemar tu. Dan contaminant ni dia makan balik, digunakan sebagai food, begitu juga sebagai sumber tenaga dia lah. So dah akhirnya dihasilkan harmless substance ataupun harmless biological waste yang akan remain dalam kawasan yang kita remediate tadi. So dalam bioremediation ada dua jenis iaitu in situ dan ex situ. Kita tahu in situ ni benda yang berlaku di kawasan asal, di tempat tersebut, in place. Okay? So bermakna tanah ataupun air yang tercemar ni kita akan rawat di kawasan di mana ianya berlaku. Okay? So kita tak perlu nak bawa atau transport dia ke tempat lain. Manakala ex situ ni dia perlukan kita gali, excavate dia tanah ataupun kita pump the groundwater dan transport dia untuk kita rawat di tempat lain, biasanya di treatment plant. Sebab apa? Contoh kata wastewater lah. Wastewater terpaksa kita treat di treatment plant sebab dia perlu banyak proses yang kompleks. So kita tak boleh buat semua proses kompleks tu di kawasan in situ sebab melibatkan banyak proses dan chemicals. So tak sesuai. So kita perlu pump dia bawa ke treatment plant. Ex situ ni biasanya diperlukan bila
juga climate, suhu iklim di kawasan tu terlalu sejuk. Bila terlalu sejuk, tak sesuai lah kan untuk growth of microorganisms. Dia tak boleh terlalu sejuk, dia tak boleh nak aktif. Okay? Ataupun bila tanah tu terlalu tebal, untuk nutrien tu yang kita pump in dalam fasa pertama tu, dia tak boleh nak distribute evenly sebab dia terlalu dalam, dia tak boleh nak disperse masuk dalam. Okay? So kita perlu korek dia dan kita clean the soil di atas permukaan tanah. Okay? Yang mana ini akan tambahkan lagi lah kos-kos yang penting yang ketara kepada keseluruhan proses. So basically in situ lebih cheaper than at situ. So apa itu excavation? Macam ni lah. Dia korek tanah daripada kawasan yang tercemar dan dia akan angkut ke kawasan yang lebih luas untuk dia buat pemulihan. Dan akhirnya mungkin dia akan dispose di landfill. Untuk dispose tanah yang telah tercemar dan dirawat di landfill, kita perlu mematuhi land restriction lah. Ada banyak regulation of land restriction, iaitu kita perlu at least pre-treat dia dulu sebelum kita buat bioremediation yang betul. So all this walaupun excavation kita nampak simple, fast and cost effective, but then bila kita perlu lepas excavate perlu tambah lagi bioremediation, that is adding the significant cost. Okay. So in situ bioremediation ni dia ada kelemahan. Okay, ada beberapa kelemahan. Pertama, dia tak sesuai untuk semua jenis tanah. Kedua, dia sukar nak mencapai complete degradation. Dan yang ketiga, natural condition, keadaan persekitaran kita terutamanya suhu, sukar untuk dikawal untuk kita dapatkan optimal biodegradation. So therefore, we will resort to the at situ bioremediation lah if there are limitations for the in situ. Okay. So as situ is kind of alternative bila tidak dapat dilakukan in situ. So kita remove the contaminated media ke kawasan yang nak perawatan. Contohnya adalah bioreactor, biopile, kita buat composting. This is part of the at situ bioremediation. Okay. So apa itu elemen-elemen penting untuk tentukan in situ dan juga at situ bioremediation. Okay, ni juga di STAR. Okay, STAR bermakna perlu ambil perhatian lebih, perlu baca lebih lah nanti untuk test dan juga final. Alright, so at situ ni kita tahu, kita dah cakap tadi, removal of the contaminated media. Okay, so dalam proses ni kita akan excavate the soil, kita akan gali tanah tu, kita akan biasanya akan campur dengan amendments ataupun kita panggil sebagai bahan pembaik pulih tanah. Dan kita akan bawa dia ke kawasan yang mana kita boleh jalankan rawatan lain. Okay. Dalam bioreactor, kita akan campurkan contaminated soil ataupun wastewater ni dengan air ataupun nutrient dan juga digerakkan oleh mechanical bioreactor supaya it will be distributed evenly so that all the microorganism boleh capai keseluruhan bahan cemar ini. So method ni lebih sesuai untuk tanah jenis clay. Sebab apa? Kita dah belajar hari tu, clay soils dia boleh absorb lebih banyak contaminants dan dia membolehkan juga microbes ni lekat dalam medium itu. Okay, so better and quicker process. Contaminant accessibility ni adalah pertamanya elemen yang paling penting. Okay, sejauh mana ataupun semudah mana untuk harmful substance ataupun pollutants tu come into contact dengan people, animal ataupun environment. Okay, iaitu sejauh mana how likely untuk contaminants tu hadir dalam kawasan yang mereka boleh menyebabkan bahaya. Okay? Sejauh mana kita boleh capai kontaminan itu. So bila kita nak guna in situ,
dia lebih preferred bila contaminants tu deeply embedded, berada jauh di dalam soil matrix. Bermakna kita susahlah nak remove dia. Kan? Kalau kita perlu remove dia terlalu dalam, terlalu jauh, dia akan menambahkan cost. So better kita buat in situ bioremediation. Okay? So ex situ ni lebih sesuai untuk situasi di mana contaminants tu lebih mudah untuk dicapai, untuk dihampiri dan boleh lebih mudah untuk kita gali dia berbanding dengan kawasan yang jauh, kontaminannya ada jauh di dalam. So kita akan resort to the in situ. Okay. Elemen kedua yang penting bila kita nak tentukan nak buat in situ atau ex situ adalah site constraints, iaitu halangan yang berada pada site tu. Okay, in situ ni dia lebih advantageous, lebih bagus dekat sites dengan ada halangan di mana adanya halangan fizikal ataupun pengangkutan. Logistical tu pengangkutan yang membuatkan bila kita nak buat excavation atau nak remove soil tu lebih mencabar ataupun jauh lebih mahal. So bila kita buat in situ di tempat itu juga kita tak perlulah nak transport dia kan. No need to transport a large volumes of contaminated soil ataupun water. So dia boleh juga mengurangkan kita kacau keseluruhan kawasan tu. Ex situ ni lebih sesuai untuk tanah ataupun kawasan yang ada cukup ruang ataupun logistical support. Boleh mudah untuk excavate, mudah untuk ditransport. Okay, supaya kita dapat capai contaminant tu lebih baik. Okay, so kalau tak boleh kita resort kepada in situ. Okay, itu elemen kedua dari segi halangan of the site. Yang ketiganya, kita nak kekalkan soil structure. Okay, bila kita buat in situ, kita dapat kekalkan struktur tanah ataupun semula jadi ataupun komposisi tanah di kawasan itu, termasuklah microbe communities yang sedia ada, existing beneficial organisms. So dia akan mempengaruhi proses pemulihan dan kesihatan tanah lebih baik, okay? Dan mengurangkan kita mengacau, mengganggu soil ekosistem di situ. Okay? So bila kita nak buat ex situ ni biasanya lebih efektif bila kita perlu kacau ataupun kita perlu mengubah, alter the soil structure. Kalau walaupun dia efektif dalam remove contaminants kan, tapi kalau kita perlu terlalu mengubah keadaan dan juga ekosistem tanah di itu ataupun groundwater itu tidak sesuai lah untuk ex situ. Kita perlu buat in situ. Sebab bila ex situ juga, kita buat ex situ juga, dia akan mengganggu dia punya kesuburan tanah dalam waktu yang panjang dan juga fungsi-fungsi ekologikal di kawasan tersebut. Okay, so kena tengok dari segi soil structure, elemen ketiga. Elemen keempat adalah jenis pencemar itu, jenis bahan cemar. Okay, kita prefer kepada in situ bila kita perlu rawat terutamanya volatile organic compounds, iaitu VOCs, yang mana dia boleh release dalam bentuk gas yang mudah meruap. So lagi banyak kita excavate, lagi banyak gas akan keluar kan. So better kita buat in situ sahaja. So tak perlu nak excavate tanah tu. So the soil microorganisms can degrade effectively tanpa melepaskan lebih banyak VOCs. And ex situ pula lebih sesuai untuk bahan cemar yang berkepekatan lebih tinggi ataupun berbentuk persistent. Maksudnya dia kekal. Dia tak release gas yang banyak seperti mana VOCs. So ex situ lebih baik berbanding bila kita nak treat VOCs, then we resort to the in situ. Elemen kelima yang penting adalah dari segi cost and time. Okay, kalau in situ ni dia offers advantage dari segi cost and time berbanding dengan ex situ, sebab dia mengurangkan perbelanjaan berkaitan dengan soil excavation, transportation and disposal. So dia lebih cost effective. Okay, especially kalau melibatkan large scale project. Okay,
in situ juga boleh menjadi pendekatan yang timely efficient sebab kita boleh treat contaminant on site tanpa perlu bawa dia keluar. Okay, so in situ is both cost and time efficient actually berbanding dengan at situ, but still the elements must be studied according to the method. Okay, dan juga jenis-jenis tanah, jenis bahan cemar dan lain-lain. Okey, apa teknik-teknik diaplikasikan untuk in situ? Okey, saya kenalkan di sini 3. Saya tak nak bagi banyak-banyak sebab nanti lagi banyaklah benda nak kena hafal. Okey. So ini juga D-STAR bermakna penting. Alright. Okey, ada 3 jenis dalam in situ yang you perlu tahu. Biostimulation, bioaugmentation, yang ketiganya intrinsic ataupun kita panggil sebagai natural attenuation. Okay, dalam e-learning tu saya dah cuba letakkan 2 video untuk bioaugment dan juga biostimulation supaya kamu boleh directly faham apa yang cuba disampaikan. Okay, nanti boleh study balik. So, apa itu bioaugmentation? Ya, adalah kita masukkan atau kita introduce exogenic microorganism, okay, yang berada daripada kawasan luar, bukan di kawasan itu. Kita introduce exogenic microorganisms ataupun kadang-kadang kita modify, kita genetically altered dalam lab, kita bawa masuk ke kawasan yang nak dirawat. Itu adalah bioaugmentation. Biostimulation pula adalah kaedah di mana kita tambahkan nutrien dan juga ada supporting substance ke dalam soil yang dah ada existing microbes supaya kita boleh rangsang bakteria tu untuk mulakan proses degradation. Okay, so nutrient dan juga ada supporting substance ni dia perlu untuk rangsang pertumbuhan of the indigenous microbes. Okay, kalau kita masukkan dalam augmentation adalah exogenic, iaitu dari source from outside. Kalau biostimulation, kita stimulate the indigenous microbe, iaitu existing microbes. Mikrob asli yang berada di kawasan yang kita nak rawat itu. So kita masukkan benda untuk rangsang pertumbuhan dia, rangsang dia untuk mula buat kerja. Okay, supaya dia boleh efficiently and quickly remove by the bacteria. Okay, so meaning that biostimulations ni kita provide external existence supaya dapat tingkatkan dia punya microbe activity. Okay, intrinsic pula dia tidak melibatkan any human intervention. Bermakna intrinsic atau natural attenuation ni sebenarnya dia adalah proses yang berlaku selepas kontaminan dikeluarkan daripada site itu. Jadi kita bergantung kepada naturally occurring processes di kawasan tu. Seperti hujan. Dia boleh dissolve, dia boleh dilute, dia boleh bantu aliran udara untuk make sure terus berlakunya conversion of the environmental pollutants yang telah dirawat kepada lebih lagi harmless forms. Okay, bermakna prosesnya jauh lebih lama, can take 10 years to decades lah berbanding dengan two others in situ tadi, berbanding dengan biostimulation and bioaugmentation. Okay, so ini 3 jenis in situ. Alright, kena tahulah bezanya. Alright, so intrinsic attenuation ni dia tak melibatkan active manipulation of the environment, dia tak melibatkan human intervention. Dia adalah naturally occurring processes untuk teruskan remediate the contaminants after we remove the contaminants from the site. Okay, apa itu ex situ bioremediation technique pula? Okay, ex situ ni, alright, land farming juga ada dalam important factors to improve land farming juga ada dalam soalan-soalan saya lah nanti. Dalam ex situ ada 3 jenis yang saya nak kenalkan kepada kamu, land farming, biopulse dan bioreactors. Apa itu land farming?
Okay, land farming ini bila kita ambil contaminated soil ni, kita blend dia dengan soil amendment. Contohnya macam bulking agents. Bulking agent ni adalah organic materials dan juga mungkin kita letakkan baja ataupun soil conditioner sebelum kita masukkan dia, bajakkan dia ke dalam tanah. Okay, before being tilled into the ground. Kita dah belajar tillage kan? Apa itu tillage? Bila kita buat pembajakan ataupun tillage, kita menggalakkan lagi improve the soil aeration. Sebab apa? Dia akan memasukkan lebih banyak oksigen ke dalam tanah. Oksigen ni akan memulakan aerobic digestion proses oleh aerobic microbes. Okay? Tetapi land farming teknik ni dia perlukan kawasan yang sangat luas, large areas, biasanya bukan untuk kawasan yang kecil. Sebab kita perlu make sure land tu berada pada thickness yang kecil saja, very low thickness of soil layers, supaya kita boleh make sure whole through evenly spread the bulking agents, fertilizers ataupun soil amendments all through the soil layers. So dia perlu thickness yang sikit, yang kecil. So kita perlu spread dia dalam layers, dalam evenly dalam kawasan yang jauh lebih besar. And then kita till dia untuk soil aeration supaya boleh kickstart the aerobic microbial activity within the soils. Okay, kita tambahkan minerals, nutrients dan tillage ataupun tilling ni dia akan improve the aeration dan juga moisture supaya boleh membantu activity of the microbe. Okay, apa faktor-faktor untuk pastikan ataupun nak improve the land farming efficiency ni? Okay, ni penting lah. Satunya jenis ciri-ciri kontaminan. Okay, kita kena tahu jenis kontaminan, kepekatan dia dan juga tahap kepersisan ataupun sama ada dia persis ataupun tidak. Okay, persistent dia, ketekalan dia di dalam tanah. Okay, barulah kita boleh tentukan kesesuaian land farming ini. Faktor-faktor seperti contaminant solubility, dia punya keterlarutan dia, biodegradability dan juga ketoksikan bahan cemar tu, dia akan mempengaruhi sukses ataupun efficiency of land farming. Faktor keduanya adalah jenis tanah. Okay, soil texture, pH level, organic matter content dia, moisture retention dan juga nutrient level dalam tanah dia boleh mempengaruhi microbial activity dan juga the whole biodegradation. So kita perlu buat soil analysis and adjustment of soil conditions. Okay, barulah kita boleh optimize the microbe growth dan juga remediation efficiently. Faktor ketiga adalah nutrient management. Okay, kita perlu make sure nutrient availability ataupun ketersediaan nutrient itu mencukupi untuk promote the microbial growth and activity dalam land farming ni. Okay, microbe dia sangat perlukan essential nutrients seperti nitrogen, phosphorus, carbon untuk support dia punya metabolism. Okay, bila dia dah cukup nutrient, barulah dia boleh capai dia punya optimum. Boleh betul-betul kerja. Okay, but we still need the monitoring and optimizing the nutrient levels. Okay, based on the specific requirements. Sebab setiap jenis microbe dia perlukan nutrient dan keadaan yang berbeza. So nutrient management, nutrient yang berbeza. So the nutrient, how to cater the types of the nutrients bergantung kepada jenis, specific requirements of the microbe population lah. Dan faktor keempat adalah moisture control. Kita perlu make sure dapat maintain proper moisture content dalam soil yang kita nak treat tu. Okay, so sufficient moisture dia akan support juga microbial activity as seperti mana pentingnya nutrient tadi. Okay, so ini dapat pastikan adanya dissolved nutrients untuk microbial uptake.
Okay, nutrients ni walaupun kita masukkan, dia masih perlu digunakan dalam jangka masa yang lama. So kita perlu make sure ada moisture yang betul untuk dia terus dissolve the nutrients untuk digunakan oleh microbes, uptake lah. Okay, tapi tak boleh terlalu banyak. Excessive moisture ni dia akan menyebabkan keadaan anaerobik, iaitu kurangnya oksigen, jadi mikrob tak boleh nak bernafas, tak boleh nak hidup. So perlu ada regular monitoring dan juga proper irrigation, perairan ataupun drainage practice supaya lebihan air boleh dikeluarkan. Moisture akan maintain sepanjang proses itu. Seterusnya, faktor seterusnya adalah dari segi oxygen supply. Perlu mencukupi sebab kita nak promote aerobic microbial degradation. Okay. Seterusnya, faktor seterusnya adalah microbial population itu sendiri. Okay. Either kita nak guna indigenous microorganisms dalam proses biostimulation, kita nak masukkan nutrient di mana, nak gunakan supporting substance apa supaya dapat bantu indigenous microorganism, ataupun bila kita nak guna bioaugmentation, kita nak introduce the exogenic microbes ni yang pada luar ataupun kita altered, modified genetik dia untuk sesuai dengan degradation of certain contaminants ni. Alright, ini adalah faktor-faktor penting dalam memastikan kecekapan land farming. Okay, so last kali adalah perlu juga ada monitoring and optimization lah. So apa-apa proses pun kita perlu monitor, kita perlu optimize. Bila kita monitor, kita boleh tahu apa perubahan yang berlaku kan. So key parameters dia macam kepekatan contaminants, keadaan tanah, moisture level, pH, microbial activity ni penting lah supaya kita boleh adjust dengan keperluan semasa. Okay. So bila kita boleh adjust, that's why optimization boleh dicapai dalam jangka masa yang lebih cepat. Okay. Apa jenis-jenis situ seterusnya adalah biopipes. Okay, kedua. Biopipes ni adalah kita nak transform pollutants kepada low toxic byproducts. Hasil yang lebih kurang toksik. Contohnya petroleum. Petroleum ni dalam petroleum dia ada banyak komponen, gas asli, dia ada diesel, dia ada macam-macam lagi dalam petroleum. So kita perlu kalau tanah tu tercemar dengan petroleum, so kita nak transform dia kepada low toxic byproducts. So kita gunakan biopipes. Okay, kita excavate soil tu, okay, kemudian kita akan pile dia di kawasan yang besar, kawasan yang luas. Sebelum tu kita make sure kita ada satu base yang impermeable, yang tidak telap. Maksudnya air tidak boleh leaching through. Okay. Dan juga pad tu, the soil pad tu mesti ada aeration. Bermakna kita ada inlet untuk masukkan oksigen. Dan juga outlet, iaitu extraction piping ni untuk keluarkan lebihan moisture dan juga drainage. Okay, so basically biopipes kita perlu tutup dia. Okay, dia mesti ada cover untuk elakkan bau busuk dan atau VOC kan. Dan juga drainage, outlet untuk drainage dan juga soil base ni yang mana dia tak boleh keluar leaching daripada tanah yang contaminated tu ke dasar, ke atas tanah di mana kita meletakkan pollutants itu. Dan biasanya biopipes ni untuk solution yang short period of time. Okay. Ketiganya adalah ketiga adalah bioreactors. Biasanya wastewater lah, wastewater yang ada contaminant kita masukkan dalam reaktor ni dan kita mix dia dengan microorganisms. Bila kita dah masuk dalam bioreactor ni, kita ada berbagai jenis bioreactor tau. Salah satunya adalah RBC ataupun Rotating Biological Contactor, iaitu di mana dalam reaktor ni, ini adalah film di mana kita attach microbes yang beneficial untuk treat the wastewater. Kemudian kita masukkan nutrient melalui inlet ni supaya jadi makanan untuk microbe ni, untuk dia terus degrade pollutants yang berada di dalam wastewater.
Okay, dan dia boleh jadi aerobik atau anaerobik bergantung pada nature lah. Sama ada kita nak gunakan aerobik microbe ataupun anaerobic microbes, bergantung pada jenis pollutant dan juga wastewater tu lah. Alright, so you dah belajar teknik-teknik in situ, you dah belajar teknik-teknik ex situ. Okay, bioremediation ni dia boleh berlaku dalam pelbagai jenis rawatan, mod rawatan, aerobik, anoxic, anaerobic, co-metabolic. Okay, tapi 3 primary ingredients untuk bioremediation nya adalah perlu ada kehadiran kontaminan, perlu ada electron acceptor. Yang ketiga, perlu ada presence of microorganisms yang mana yang mampu untuk degrade the specific contaminants. Okay, that is the nutrient, supporting substance, okay, oxygen, nitrate, sulfate yang perlu untuk pertumbuhan organisms. So apa itu aerobik sebenarnya? Okay, aerobik ni sebenarnya adalah aerobik bakteria. Bakteria yang menggunakan oksigen untuk dioksidakan molekul-molekul organik dengan cara dia remove elektron positif negatif tu dan convert dia kepada organic molecules, convert the organic molecules tu pada bentuk carbon dioxide and water that is less harmful. Okay, so aerobik adalah aerobik bakteria. Okay, keadaan di mana iaitu bakteria yang gunakan oksigen untuk dia buat kerja dia, oksidakan organic molecules dan dia convert kepada carbon dioxide and water. Okay, apa itu anoxic? Okay, dan juga anaerobic. Bagaimana nak bezakan anoxic dan juga anaerobic? Anoxic adalah keadaan persekitaran dalam yang mana molekular ataupun free oksigen ni absent. Okay, sama ada walaupun adanya bound oksigen, iaitu oksigen dia bound dengan benda lain. Okay, ada ikatan dengan benda lain. Free oksigen itu absent. Okay, anoxic pula, anoxic ini adalah keadaan environment berbanding dengan mikroorganism tu sendiri. Okay, anoxic adalah keadaan environment yang tidak ada molekular ataupun free oksigen. Anaerobik pula sebenarnya adalah proses respirasi mikroorganism yang berlaku apabila tidak adanya oksigen. So anoxic adalah based on conditions of the environment. Anaerobik adalah proses respirasi mikroorganism dalam keadaan tidak ada oksigen. Okay, bila tidak ada oksigen, biasanya dia akan guna nitrate ke, iron ke, manganis ke dan lain-lain electron acceptors untuk dia oxidizekan organic matter sebab dia tak ada bantuan daripada oksigen. Okay. Apa itu co-metabolic? Co-metabolism ni adalah proses penguraian oleh mikrob yang berlaku apabila mikrob ni dia degrade a target molecule. Contohnya ada pollutant tertentu yang kita nak degrade, kita akan tambahkan different compound sebatian lain sebagai sumber tenaga dan juga karbon. Maksudnya mikrob tu dah ada, kita tambah lagi oksigen, kita tambah lagi compound lain sebagai source of energy dan karbon dia. So dia dapat tambah lagi kekuatan dia. Okay, bacterium uses some other carbon and energy source. Okay, dia gunakan jenis lain, contoh kata kita tambahkan cornstarch. Cornstarch ni dia boleh digest untuk pemakanan dia dan dia boleh tambah lagi kekuatan dan juga availability dia untuk degrade lebih banyak produk. So that is co-metabolic, ada bantuan. Okay, slide ni penting juga. Jenis-jenis aerobic and aerobic bacteria. Macam mana kita nak kenal dia? Kita grow them dalam a certain liquid culture, dalam satu chemical culture. Kita tengok keberadaan dia di sepanjang test tube itu bagaimana. Okey, perkara pertama, keadaan pertama kita panggil dia
di mana dia gather dekat top of the test tube, berada di bahagian atas test tube. Sebab apa? Dia nak absorb sebanyak mungkin oksigen. Jadi dia adalah oxygen needing bacteria yang kita panggil dia sebagai obligate aerobes. Sebab dia perlukan oksigen. Dia perlu absorb sebanyak mungkin, jadi dia perlu ada di bahagian atas test tube. Ini adalah obligate aerobes. Kalau bakteria itu berada di dasar test tube, itu adalah obligate anaerobes, nombor 2. Sebab dia suka nak avoid oksigen, dia tak nak oksigen. Obligate anaerobes ni dia tak boleh survive dalam keadaan ada oksigen. Bila ada oksigen, dia akan menyebabkan sel dia disrupt dan juga mati. Jadi dia akan menjauhkan diri daripada oksigen. Dia akan duduk di dasar. Keadaan ketiga, bila kita tengok kat sini, dia berada gather mostly at the top. Mostly at the top sebab aerobic respiration dia adalah the most beneficial one, that is for the facultative bacteria. Tetapi jika kurang oksigen, dia tidak hurt them. Okay? Sebab itu dia boleh dijumpai all along the test tube. So facultative bacteria ni actually can switch between aerobic metabolism and aerobic metabolism. Tapi dia masih gunakan aerobic respiration sebagai the most beneficial one. But jika kurang oksigen, dia tidak membebankan dia, tidak hurt them. Okay? So dia boleh berada di sepanjang test tube, but gather mostly at the top sebab aerobic respiration are their most beneficial one. Apabila kita tengok keadaan test tube nombor 4 ini, dia berkumpul di upper part, bahagian atas, but not at the top. Kalau yang ni semua duduk di top, yang ini di bahagian atas tapi tidak semua di bahagian top. Upper part but not at the top. Mereka ni dipanggil sebagai microaerophile. Dia perlukan oksigen pada kadar kepekatan yang rendah sahaja. Sebab microaerophile ni dia perlukan low oksigen untuk survive and grow optimally. Tetapi bila adanya high concentration of oxygen, bila kepekatan oksigen terlalu tinggi, dia akan menyebabkan oxidative stress pada sel dia dan menjadi racun, membunuh dia. So, microaerophile ni dia dah mampu evolve pelbagai mekanisme supaya dia boleh cope dengan keadaan oksigen yang reduce ataupun rendah. Contohnya, microaerophile dia boleh hasilkan enzim dan dia boleh tukar dia punya respiratory system untuk gunakan oksigen dengan lebih efisien. So, bentuk 4 ni adalah untuk microphile. Dia berada di bahagian atas but not at the top. Sebab dia perlukan oksigen pada low concentration only. Right? Test tube kelima ni adalah menunjukkan kehadiran aerotolerant. Maksudnya dia boleh tolerate kepada oksigen tapi dia tidak dipengaruhi langsung oleh oksigen. Okay? Mereka ni tidak boleh gunakan oksigen untuk metabolism dia, tetapi mereka gunakan fermentative metabolism. Jadi dia tak perlu bergantung kepada oksigen. Jadi dia boleh evenly spread along the test tube. Okay? They can grow equally well dalam keadaan ada oksigen ataupun tidak ada oksigen. Sebab dia adalah oksigen tolerant. That's why it is called as aerotolerant. Okay. Penting ni nak kena tahu ni bagaimana kedudukan aerobik ataupun aerobik bakteria ni, menentukan jenis dan apa keperluan oksigen dia. Kena faham ni ya. Kalau tak faham lagi, cari lagi YouTube bagaimana nak menerangkan ataupun website yang boleh menerangkan lagi bagi you faham lagi. Okay. So boleh cuba snap ni. Ni penting ni. Dekat sini, dekat bawah ni penting ni untuk you faham. Kalau boleh snap. Cuba screenshot untuk slide ni.
Okay. Bagaimana, apa key components untuk identify jenis-jenis bakteria supaya kita boleh customize satu pendekatan biodegradation yang lebih efisien. Okay, kita nak identify jenis-jenis bakteria supaya kita boleh select the best method of treatment. Okay, supaya kita boleh tailor the specifically required microbes to the specific contaminant. Okay, first adalah key components pertamanya adalah kita perlu consider the contaminant specificity, jenis contaminant. Sebab apa? Bakteria berbeza, dia ada keupayaan dan juga metabolism yang berbeza-beza untuk dia degrade specific contaminants. Yang keduanya, keadaan persekitaran yang optimum. Sebab bakteria ni dia ada keperluan spesifik untuk dia punya growth and activity. So faktor-faktor seperti oxygen availability, temperature, pH dan juga keperluan nutrients dia, kita perlu kenal pasti. Dengan cara kita kenal pasti jenis bakteria, barulah kita boleh design the treatment plans that cater dia punya growth and metabolic activity untuk capai the optimal conditions of degradation. Okay. Yang ketiganya adalah dari segi compatibility and synergy. Kita perlu identify apa bakteria yang hadir di kawasan itu, that is the indigenous or existing bacterial community. Supaya bila kita nak introduce exogenous bacteria coming from the outside ataupun genetically modified bacteria, there is a synergy. Baru ada interaction ataupun cooperation between these two different bacteria. Okay, perlu ada compatibility and synergy. Yang keempat adalah inhibitory factors. Apa faktor-faktor yang boleh menghalang growth dan juga activity of specific bacteria? Sebab kita nak make sure the strategies yang kita develop for the remediation itu tidak terhalang oleh faktor-faktor tersebut yang boleh yang boleh menyebabkan tidak berlakunya proses degradation. So inhibitory factors of some pollutants ataupun keadaan environment dia boleh mengganggu pertumbuhan atau aktiviti bakteria. Okay. Dan seterusnya adalah monitoring and optimization. Bila kita periodically assess, terus menerus assess the bacteria community, sebarang perubahan kita boleh track and then kita boleh buat necessary adjustment right away supaya boleh optimize the treatment process. Right. Okay, dan nak habis ni, 2 je lagi. Apa advantage of bioremediation? Pertama dia adalah green method sebab dia cuma gunakan natural processes that is less damage to ecosystem. Yang kedua, jika dia selalunya take place underground, okay? Amendments dan juga microbes ni can be pumped underground untuk clean up the contaminants. So dia tak menyebabkan lebih banyak disruption ataupun gangguan kepada nearby communities. Yang ketiga, dia creates few harmful byproducts sebab mostly are converted into water and harmless gases like carbon dioxide. Bioremediation is cheaper than most cleanup methods sebab dia tak perlu terlalu banyak equipment ataupun labor. Dan akhirnya, advantage of bioremediation, kita boleh tailor as specific needs of the polluted site, okay, matching dia dengan specific microbes, encouraged by selecting the limiting factor supaya kita boleh control the conditions. But there are limitation lah based on the either in situ or ex situ yang kita bincang awal tadi. Okay, so this is the summary. Biological organism, dia akan digest hydrocarbon molecules ataupun organic dan produce carbon dioxide, H2O and methane iaitu gas buah busuk. Microorganism ni mesti maintain to be active and healthy for the bioremediation to occur. Bakteria dia perlukan sufficient heat, water, oxygen and nutrient untuk
growth dan juga aktiviti dia, metabolik dia. Nutrient tu adalah is partly the hydrocarbon to be digested. Okay, sebahagian daripada hydrocarbon yang perlu dia digest. Tapi dia juga perlukan any other nutrients, nitrogen, phosphorus, mangan dan lain-lain bergantung kepada spesifik bakteria. Dia limited kepada organic contaminants. Proses dia boleh berlaku secara aerobik atau anaerobik, in situ atau ex situ, and can clean up both soil and water. And lastly, pelbagai jenis different microorganisms ni dia boleh degrade different types of compounds dan dia boleh survive under different conditions. Just the meaning we just tell it their conditions dan juga requirement of each specific contaminants and specific microorganisms. So basically they are simple to handle and easy to clear lah, berbanding dengan guna chemicals yang dia punya kesan je mungkin boleh menjadi sangat buruk ataupun susah nak handle. Okay, sekarang dah 2.56. Ada apa-apa soalan sebelum kita cut off kelas hari ini dan sambung pagi esok? So mana yang saya star tadi ni, saya tak star dalam lecture note saya bagi kat kamu. Saya star dalam lecture note yang saya present hari ni. Alright. So ada apa-apa soalan? So mana yang saya star tu bagi perhatian lebih. Okay. Alright. So tak ada soalan aku, senyap je, tertidaklah semua. Alright, thank you for today. I will stop the recording. Doktor. Boleh doktor macam sekali lalu lagi sekali sebab saya nak check yang star tu. Okay. Tengok pada depan. Sekejap. Okay, tengok ni. Okay, yang ni. Amount of time ni. Okay. Slide kelima. Okay. Kemudian slide ke-12. Crucial element untuk in situ dan ex situ. Okay. Techniques of in situ. Bezakan antara 3 jenis in situ ini. Kemudian faktor untuk improve land farming. Okay. Kemudian jenis-jenis bakteria identified in liquid culture. Bagaimana kedudukan mikrob dan juga keperluan dia, the oxygen need requirement of the microbes. Kemudian apa key components untuk identifying the bacteria types supaya kita boleh customize jenis bakteria. Ni je kot. Itu je. Ni bioremediation. Besok phytoremediation pun masuk juga untuk test 2 dan juga final exam. Tapi final masuk sikit je phyto. Banyak masuk dekat test 2. Okay? Okay. Thank you. Alright. So I will stop recording.